Imamat bab 15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Beritahu orang Israel, apabila seseorang lelaki mengeluarkan lelehan daripada tubuhnya, maka lelehan itu najis. Lelehan itu najis sama ada alirnya berterusan atau telah berhenti, dia tetap najis. Setiap tempat tidur orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya juga menjadi najis. Hendaklah sesiapa sahaja yang menyentuh tempat tidur orang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Sesiapa sahaja yang duduk di tempat yang telah diduduki orang itu, hendaklah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Hendaklah sesiapa yang menyentuh tubuh orang itu juga mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika orang yang mengeluarkan lelehan itu meludahi orang yang suci, maka orang yang diludahi itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Najis jugalah setiap pelana yang ditunggangi orang yang mengeluarkan lelehan itu. Maka sesiapa menyentuh barang yang pernah ada di bawah orang itu menjadi najis sampai waktu maghrib. Dan sesiapa yang mengangkatnya harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, lalu dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika orang yang mengeluarkan lelehan itu menyentuh orang lain tanpa terlebih dahulu mencuci tangannya dengan air, maka orang yang disentuh itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Bahkan jika orang yang mengeluarkan lelehan itu menyentuh belanga tanah, maka belanga itu harus dipecahkan. Jika disentuhnya mana-mana perkakas kayu, hendaklah perkakas itu dicuci dengan air. Apabila orang itu sudah suci daripada lelehannya, maka hendaklah dia melalui 7 hari untuk penyuciannya. Hendaklah dia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air segar, dan dia pun menjadi suci. Pada hari ke-8, hendaklah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, lalu datang ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Hendaklah imam mempersembahkannya seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Hendaklah imam mengadakan pendamaian demi orang itu di hadapan Tuhan kerana lelehannya itu. Jika seorang lelaki mengeluarkan maninya, hendaklah dia membasuh sekujur tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Setiap pakaian dan setiap benda daripada kulit yang terkena mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai waktu maghrib. Demikian pula, jika seorang lelaki tidur dengan seorang perempuan, lalu lelaki itu mengeluarkan maninya, maka kedua-duanya harus membasuh diri dengan air, dan mereka menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah daripada tubuhnya, maka dia dalam keadaan haid selama 7 hari, dan sesiapapun yang menyentuhnya menjadi najis sampai waktu maghrib. Najislah segala sesuatu yang mengalas tempat tidurnya pada waktu dia sedang haid, dan najis jugalah segala sesuatu yang mengalas tempat duduknya. Sesiapa yang menyentuh tempat tidurnya, hendaklah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Demikian pula sesiapa yang menyentuh tempat yang diduduki perempuan itu juga perlu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib.
Begitu juga jika seseorang menyentuh segala sesuatu yang ada di atas tempat tidur atau di atas apa-apapun yang mengalas tempat duduk perempuan itu, maka najislah dia sampai waktu maghrib. Najislah selama 7 hari seseorang lelaki yang meniduri perempuan itu, lalu terkena lelehan haidnya, dan setiap tempat tidur yang mengalas tidur lelaki itu juga menjadi najis. Jika seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah selama beberapa hari di luar masa haidnya, atau jika dia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada masa haidnya, maka kenajisannya berlangsung selama dia mengeluarkan lelehan itu. Dia menjadi najis sebanyak bilangan hari haidnya. Najislah setiap tempat tidur yang ditidurinya selama dia mengeluarkan lelehan itu, yakni sama seperti tempat tidur pada masa haidnya. Demikian jugalah setiap tempat yang mengalas duduknya menjadi najis, sama seperti kenajisan haidnya. Hendaklah sesiapa sahaja yang menjadi najis kerana menyentuh barang-barang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Akan tetapi, jika perempuan itu sudah suci daripada lelehannya, hendaklah dia mengira untuk dirinya tempo selama 7 hari untuk penyuciannya, dan selepas itu sucilah dia. Pada hari ke-8, hendaklah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, lalu datang ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Hendaklah imam mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan atas sebab lelehannya yang najis itu. Hendaklah kamu memisahkan orang Israel daripada kenajisannya dengan cara demikian, supaya jangan mereka mati dalam keadaan bernajis atas sebab menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang orang yang mengeluarkan lelehan, tentang lelaki yang terpancut maninya sehingga dia menjadi najis kerananya, dan tentang perempuan yang bernajis dalam tempoh haidnya, tentang lelaki dan perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang lelaki yang meniduri perempuan yang bernajis.